Assalamualaikum dan selamat sejahtera bagi pelajar tingkatan 3. Untuk hari ini kelas tutorial selama 2 jam. Kita akan belajar macam mana kita nak melukis locus dengan betul berdasarkan syarat yang diberi. Okey, kita akan masuk subtopik yang baru kita, 8.2 locus dalam 2 dimensi. Okey, so modul boleh buka muka surat 3. Okey, boleh buka modul muka surat yang ketiga. Okey, bina locus bagi titik P yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 2.5 dari titik D. Okey, cikgu akan highlightkan di sini. Okey, dari titik D bermaksud dari satu titik. Okey, so macam mana kita nak buat dari satu titik? Kita perlukan jangka lukis dan kita perlukan pembaris. Okey, titik itu sentiasa berjarak 2.5 cm dari titik dia. So ambil pembaris, ambil jangka lukis, buka dan ukurkan dia 2.5. Okey, buka dan ukurkan dia 2.5. Okey, so lepas awak ukurkan dia, okey, yang tajam ni letak dekat titik dia, jangan bergerak. Yang bergerak ni adalah dekat pensel dia. So buat satu bulatan. Kalau boleh bulatan tu garisannya putus Okey, maka akan terhasillah locus P dengan berjarak 2.5 cm. Okey, so kalau cikgu highlightkan dia, sebenarnya dia akan jadi macam ni. Okay, ini adalah bentuk locus awak bagi soalan yang pertama. So dengan ini kita boleh buat satu kesimpulan bahawa apabila melibatkan dari satu titik sahaja, okay, sebab dinyatakan D kan, D itu bermaksud satu je lah titik. So locus awak berbentuk bulatan. Kita tengok soalan yang kedua. Bina locus bagi titik A yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak sama dari titik R dan S. Cikgu highlightkan R dan S, menunjukkan ini adalah dari dua titik pula. Okay, kita tengok tadi dari satu titik bentuk dia bulat. Kita tengok bila dari dua titik bentuk dia apa. Macam mana nak tahu dua titik? Ada R dengan S, dua huruf bermaksud dua titik. Okay, R dengan S. Okay, so dia nak sentiasa berjarak sama R dengan S. Okay, yang ni ambil jangka lukis, tak perlu ambil pembaris. Okey, so cucuk dekat S, kemudian buka
Okey, so macam mana nak buka dia? Berapa panjang nak buka? Okey. R dengan S, kita buka dia lebih daripada separuh. So kalau ini separuh, contoh ni separuh, so lebihkan dia. So lebihkan dia macam ni lah. Okey, buka lebih daripada separuh RS. Cocok dekat S. Okey. Letakkan satu tanda di atas, letakkan satu tanda di bawah. Okey, kalau cikgu terangkan dia, tanda dekat atas, tanda dekat bawah. Tadi cocok S. Okey, cocok dekat R pula. Okey, tandakan dia di atas satu, tandakan dia di bawah satu. Okey, maka awak akan nampak bentuk macam ni Okey, so di sini ada tempat persilangan. So kita buat satu garisan. Okey. So cikgu lupa, sepatutnya garisan putus-putus. Okey, cikgu tulis. Okey, so awak akan nampak bentuk dia membahagi antara R dan S. Okey, so jadi kesimpulan yang boleh kita buat di sini adalah bila ada dua titik, okey, locus dia mesti di tengah-tengah ni. Ya, bila melibatkan dua titik. Okey, yang tadi melibatkan satu titik. Satu titik, locus dia berbentuk bulatan. Bila dua titik, locus dia membahagi di tengah-tengah ni. Yang ketiga, okey, yang ketiga kita nak lukis locus bagi titik A yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 1 cm dari garis lurus GH. Okey. So macam mana kita nak buat locus GH ni? Okey. Yang ni dari garis lurus GH. Maksudnya di sini dari satu garis. So GH ni mewakili satu garis lah. Satu garis lah GH. Satu garis. Okey. So macam mana kita nak buat locus yang ni? Okey, so untuk locus yang ni, okey, caranya adalah okey, kita buat satu tanda dulu. GH kita anggarkan di tengah-tengahnya mana. Okey. Kemudian cocok di tengah-tengah. Okey, letakkan tanda satu atas, satu bawah. Kemudian di sini pun sama. Satu atas dan kemudian satu bawah. Satu kanan, satu kiri. Okey, atas bawah pula. Okey, lagi sekali cocok dekat yang anggaran tengah-tengah awak tu. So cuba buat satu tanda kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu. Okey, kemudian cocok dekat H pula. Okey, cocok dekat H pula. Kemudian cocok dekat G pula.
Okey, di sini awak akan nampak kita buat satu garisan yang lurus. Yang bertembung dengan tempat persilangan tu. Okey. So, kemudian apa kita nak buat? Dia nak berjarak 1 meter dari GH. Ambil pembaris dan lukiskan 1 cm. Dan ukurkan dia 1 cm. Okey. So, cocok dekat tempat persilangan ni. Cikgu dah nyata tunjukkan dia. Okey. Buat satu tanda menyentuh satu garisan yang lurus tu. Kiri satu, kanan satu. Yang bawah pula titik yang kedua. Kiri satu, kanan satu. So, jadi ambil pembaris. Kemudian gariskan dia di tempat yang bersilang itu. Buat garisan putus-putus nak menunjukkan itu adalah locus bagi GH. Okey, so siap. Okey, ini adalah locus A. So, kesimpulannya di sini, kalau melibatkan satu garis pula, satu garis inilah GH. Okey, contoh. So, maka locus dia awak akan jadi bentuk macam longkang Dia ada satu kiri ke kiri, dia ada satu kanan. Okey, seterusnya lukis locus bagi titik B yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak sama dari garis lurus TU dan VW. Dari garis lurus TU dan VW. Okey. So, maksudnya di sini adalah dari dua garis, iaitu garis TU dan VW. Okey, so macam mana kita nak buat dua garis ini? Okey, so nak buat dua garis ni, yang ni simple saja. Kita buat antara U dengan V dulu. So, buka separuh, lebih separuh daripada UV. Kemudian tanda satu di atas. Kemudian cocok V. Tanda satu di atas. Di sebelah kanan. Silap kanan. Okey, cocok dekat T pula. Tanda di sebelah kiri satu. Cocok dekat W. Tanda di sebelah kiri satu. Okey, so jadi di sini terdapat, okey, ni awak punya garisan ada titik persilangan, maka kita temukan kedua-dua titik persilangan ni melalui garisan putus-putus. Okey, so ini adalah locus bagi B. So, jadi untuk yang melibatkan dua garisan, okey, dia dah ada longkang dia. Okey, dua garisan. So, jadi locus dia adalah I di tengah-tengahnya. Okey.
Dan satu lagi yang terakhir, locus yang kelima. Lukis locus bagi titik T yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak sama dari dua garis bersilang AB dan CD. Okey, yang ini untuk kes bersilang. Okey, untuk kes yang bersilang sahaja. Dua garis yang bersilang. Kita akan tengok apakah macam mana rupa locus bagi dua garis yang bersilang. Okey, dia ada dua garis yang bersilang. So titik pertemuan tu kita cocok dia. Okey, kita buat tanda. Satu dekat garisan A, satu dekat D, satu dekat B dan satu lagi dekat C. Okey, tak perlu ukur buka je sebesar mana. Okey, ini random saja cikgu buka. So pastikan kesemua sama saja. Okey. Seterusnya, kita nak cari titik, kita nak buat garisan persilangan antara AC dengan DB. Okey. Cocok dekat tempat persilangan pada garis A, buat satu tanda di atas. Cocok dekat C, buat satu tanda. Cocok dekat D, buat satu tanda. Cocok dekat B, buat satu lagi tanda. Okey, so tempat yang bersilang ni kita buat locus, buat satu garisan putus-putus. Okey, tugas kita belum selesai lagi. Ada satu lagi garisan locus kita. Okey, untuk D, tandakan dia. Buka besar sikit. Okey, cocok dekat B pula. Cocok dekat C. So, ambil pembaris, kemudian gariskan dia melalui titik tengah ni Okay, so ini adalah locus T. So, jadi kesimpulannya untuk dua garis yang bersilang, okay, maka locus yang terbentuk adalah okay, macam ni. Ya, dia punya pattern dia. Okey, buka modul, buat latihan muka surat 3 dan 4. Sekian, terima kasih.